Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio saya jelas, boleh tolong bantu maklumkan kepada saya ya. Baik, hari ini saya nak ulas satu kenyataan yang dibuat oleh Rafizi Ramli, ya, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, sebagai menangkis ataupun cuba menepis ya kritikan daripada pelbagai pihak, malah kritikan menyeluruh ni, termasuk juga sindiran daripada penyokong mereka sendiri berhubung janji Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawasanya sekiranya dia menjadi Perdana Menteri ya, memegang kuasa, harga minyak akan turun bukan dalam tempoh 20 hari, 2 bulan, tetapi 24 jam harga minyak akan turun. Jadi saya kira semua penonton tahu berkenaan dengan janji itu. Dan Anwar sebelum ini bukan sekali, bukan 2 kali, berkali-kali melaung-laungkan janji berkenaan. Ya. Tetapi sebagai menangkis, menepis sindiran, kritikan itu, tiba-tiba dalam fasa kita berkempen untuk pilihan raya negeri, 6 negeri ya, Rafizi berkata itu Anwar lakukan pada 2008. Maknanya Rafizi ni dia hanya ingat janji 2008. Dia hanya ingat yang tu, dan dia merujuk kepada itu. Dia kata keadaan dulu berbeza. Dia kata semenjak 2008 sehingga sekarang hutang negara sudah meningkat 3 kali ganda. Ini Menteri Ekonomi ya. Jadi di sini saya nampak 3 perkara. Pertama, Rafizi sama ada lupa, buat lupa, atau sengaja cuba mengaburi mata rakyat. Itu pertama. Kedua, Rafizi sebenarnya memberi penjelasan yang tidak boleh masuk akal. Dan yang ketiga, penjelasan Rafizi sekaligus menunjukkan dia tidak faham babak ekonomi. Kalau dulu dah kantoi tidak boleh jelaskan isu harga ringgit, nilai ringgit yang merosot dengan penjelasan yang merepek ya, kononnya ya, ada satu kebaikan untuk negara. Kini ia menunjukkan dengan jelas dia tidak faham selok-belok ekonomi. Okey. So, pertama ya, Anwar sebenarnya telah mengulangi, saya tak nak ambil, dia dah ulangi banyak kali, bukan terhad pada 2008. So, saya harap Rafizi jangan cuba putar belik fakta lah sekiranya itu tujuan Rafizi. Sebenarnya dia dah banyak kali ulang, dan saya ambil yang terkini iaitu sebelum PRU 15. Jadi Anwar ada ulang isu minyak nak turun ni sebelum PRU 15, tetapi saya ambil satu yang saya kira menarik, iaitu pada 17 Julai 2022 tahun lepas ya. Selepas Kongres Nasional PKR, di dalam satu sidang media, Anwar ditanya oleh wartawan berkenaan dengan harga minyak. Jadi Anwar mengulangi janjinya pada 17 Julai 2022 di dalam satu sidang media selepas Kongres Nasional PKR, di mana Anwar berkata kalau dia memegang tampuk kepimpinan negara, harga minyak akan turun hari berikutnya, atau harga minyak petrol lah akan turun. Jadi Anwar telah mengulangi janjinya. Jadi kalau kita ikut logik Rafizi, sekarang tidak boleh dilaksanakan sebab hutang negara telah meningkat 3 kali ganda berbanding 2008. Tetapi Anwar mengulangi janjinya pada 17 Julai 2022, dan pilihan raya umum ke-15 diadakan pada 19 November 2022. Maknanya Anwar telah mengulangi janjinya 4 bulan sebelum PRU 15. Jadi adakah Rafizi cuba memberitahu rakyat ya, ini pertama ya, bahawa ekonomi hutang negara telah meningkat 3 kali ganda berbanding 2008 hanya dalam tempoh 4 bulan antara 17 Julai 2022 dan 19 November 2022. Inilah logik yang cuba Rafizi ketengahkan, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Memang tak masuk akal. Jadi Rafizi jangan lupalah janji-janji terkini Anwar Ibrahim, jangan buat lupa, atau jangan cuba kaburi mata rakyat jika itulah tujuannya. Hakikatnya janji ini dibuat sebelum PRU 15 dan janji ini tidak ditunaikan. Kedua ya,
Anwar di dalam penjelasan dia berhubung dengan mengapa dia tidak turunkan atau mengapa harga minyak tidak diturunkan bila PH berkuasa pada 2018, ialah dia kata dia bukan Perdana Menteri. Dia bukan Perdana Menteri, dia tak boleh buat. Lah ni dia Perdana Menteri, dia janji 4 bulan sebelum PRU15. Kenapa tak boleh buat sekarang? Kalau dulu dengar hujah Anwar, dia bukan berpandu kepada hutang negara, dia berpandu kepada keuntungan Petronas. Dia kata Petronas untung berbilion-bilion, takkan jumlah kecil, dia namakan satu jumlah tu, tak boleh digunakan untuk mengurangkan harga minyak. Ya, ini Rafizi pun kena rujuk lah penjelasan Anwar, dia tak kaitkan dengan hutang negara. Okey, so itu kedua. Ya, ketiga, penjelasan Rafizi tak masuk akal dari satu lagi sudut, iaitu Rafizi sebagai Menteri Ekonomi perlu faham bahawa hutang negara tidak menentukan kesihatan ekonomi negara. Bukan hutang. Setiap syarikat besar, multi corporation, kalau hutang dia besar, kadang-kadang ia menunjukkan syarikat itu sihat. Kerana banyak syarikat perlu beroperasi dengan hutang. Dia tak boleh buat bayaran serta-merta semua perkara dan dia bekerja atas hutang. Jadi lebih besar syarikat itu, lebih besar hutangnya, begitu juga lebih membangun, lebih maju negara tu, lebih besar hutang dia. Hutang bukannya satu petanda kesihatan ekonomi negara. Sebaliknya, yang menjadi petanda atau antara aras tanda ialah nisbah hutang kepada GDP. Nisbah hutang kepada GDP sebenarnya memberikan kita indikator kemampuan negara membayar balik hutang. Itu yang menjadi petanda aras atau petunjuk. Ya. Jadi semestinya bila negara lebih maju, kalau kau bandingkan dengan 2008, mesti hutang negara akan meningkat. Kalau kemudian kau nak banding 2023 dengan 2033, mesti pada 2033 hutang negara akan jauh lebih tinggi. Itu bukan isu dia, sebab negara makin maju, negara berkembang pesat, hutang akan meningkat. Yang penting adalah nisbah hutang kepada GDP. Jadi sayang Rafizi tidak faham benda ni, dan apapun Anwar tidak pernah rujuk kepada hutang, Anwar rujuk kepada keuntungan Petronas. Dan saya nak ingatkan kembali, Anwar telah mengulangi janjinya 4 bulan sebelum PRU15. Baik, saya akan membuat satu live untuk memberi ramalan kasar PRN ini di sebelah petang. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.